بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang disegani Al-Fadil, Tuan Pengerusi, Tuan Imam dan seluruh saf kepimpinan Jawatan Kuasa Surawangsa Melawati, tuan-tuan guru, para alim ulama, para haji, para hajjah, muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran kita rafa'kan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memberikan limpahan rahmat serta pimpinan hidayah untuk terus kita bertandang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, mempersiapkan diri kita dengan saqafah. Disebut di dalam kitab Talbis Iblis karya Imam Ibnul Jauzi. Kata Imam Ibnul Jauzi, wa anna fadlal ulama bil amal, sesungguhnya fadlal ulama, seafdal ilmu, bil amal, ialah apabila kita mencernakan dan menterjemahkan ilmu dalam bentuk amalan. Itu adalah seafdal ilmu. Kalau tidak, ilmu itu mungkin sekadar ke peringkat maklumat, informasi dan seumpamanya. Tetapi kalaulah sesuatu itu kita tahu, kita faqih sampai ke peringkat tahu dan beramal, kata Imam Ibnul Jauzi, itu adalah fadlal ulama, seafdal tuntutan ilmu. Mudah-mudahan hadirin sekalian, meskipun kita ini kecil kerdil, tetapi pastikan keazaman kita senantiasa subur untuk kita nak menegakkan perintah dan suruhan Allah di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan amal yang kita tegakkan adalah amal yang berpaksikan kepada ilmu. Mudah-mudahan ia diangkat dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita rujuk kepada untayan kata hikmah yang ke-111, muka surat kitab hikam kita ini 121, muka surat 121, ungkapan kata hikmah yang ke-111. Qala al-muallif rahmatullah wa nafa'ana bi barakati ulumihi wa kitabihi fi darain. Mata awhashaka min khalqih fa'lam annahu yuridu
ay yaftaha laka babal unsi bih. Mata awhashaka min khalqih, apabila Allah telah menjemukan engkau dari makhluk, fa'lam annahu yurid ay yaftaha laka babal unsi bih. Maka ketahuilah bahawa Allah akan membukakan untukmu perasaan jinak dan senang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif, berkata muallif, berkata pengarang, apabila engkau telah merasa jemu kepada makhluk kerana merasa bahawa mereka tidak bermanfaat bagimu, bahkan ada kalanya membawa bahaya bagimu, maka di saat yang demikian engkau merasa jinak senang kepada Allah. Riwayat Abu Yazid Al-Bustami, ketika ia diperlihatkan oleh Allah alam malakut, kemudian ditanya, adakah sesuatu yang menyenangkan engkau? Jawabnya, tidak. Maka dikatakan kepadanya, engkau merupakan hamba Allah yang sesungguhnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pelbagai sebab di dalam kehidupan ini, yaitu sebab yang mendorong seseorang itu hampir dan dekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih pernah menyebut, wa idza lam tushghil nafsaka bil haqq syagalatka bil batil. Kalaulah di dalam pentas kehidupan ini kita tidak berusaha menyibukkan dan mempadatkan program jadual kehidupan kita dengan perkara-perkara ketaatan dan kebaikan, kalaulah di dalam kehidupan kita ini, hadirin sekalian, kita tidak susun jadual dan program kita untuk kita memperbanyakkan melakukan amal salih, maka kata Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, syagalatka bil batil. Maka nescaya kita akan disibukkan juga tetapi kita tidak sibuk dengan perkara hak, perkara ketaatan dan kebenaran, tetapi nescaya kita akan disibukkan dengan perkara-perkara kebatilan, kemaksiatan dan kemungkaran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala boleh menjadikan pelbagai sebab untuk kita melakukan ketaatan, menjadikan diri seseorang itu makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadangkala, hadirin sekalian, seseorang yang melakukan dosa dengan makhluk, dia melakukan dosa dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa sesama manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka ruang untuk dia hampir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadangkala, hadirin sekalian, dengan kaedah Allah Subhanahu wa ta'ala
menimpakan kepada dia hukuman-hukuman di dalam kehidupan yang dia tempuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hadirin sekalian, bila seseorang itu dihukum menjalani hukuman, maka dia sudah tidak berhubungan dengan manusia seperti mana biasa. Waktu tu, pada pandangan makhluk yang lain, mungkin kita merasakan itu adalah uqubah, punishment, hukuman yang dia kena. Ya, memang itu berpadanan dengan kejahatan, kemaksiatan dia. Tapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkemungkinan seperti mana yang disebut oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, annahu yurid ay yaftaha laka babal unsibih. Mungkin Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk individu itu perasaan yang jinak, yakni makin dekat dia berjaya menghampirkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i, hadirin sekalian, ada seorang sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan dia memang berhubungan langsung dengan manusia di zaman dia. Kita nak bawa contoh macam mana orang yang Allah Subhanahu wa taala ubah kehidupan dia. Dan di akhir kehidupan dia menjadi orang yang diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan kaedah-kaedah tertentu. Ada orang yang mengalami ujian, musibah besar dalam kehidupan dia. Misalnya, orang yang mempunyai rangkaian perniagaan yang hebat, misalnya, sibuk berurusan dengan manusia. Tiba-tiba hadirin sekalian, pasca pandemik, era endemik ini, dia tidak dapat lagi meneruskan kelangsungan perniagaan dia. Misalnya begitu. Keadaan telah merubah posisi dan status kehidupan dia. Daripada seorang yang berkedudukan T20, pasca pandemik berubah menjadi asnaf, fuqara dan masakin. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin kita kata, oh, macam tu kitaran, pusingan kehidupan dia. Tapi hadirin sekalian, mudah-mudahan apabila Allah uji dia, ujian itu seperti mana kata Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, yaftahalaka babal unsibih. Mudah-mudahan ia menjadi suatu hikmah. Akhirnya dia makin berjaya menghampirkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbetulkan yang mana salah dan silap. Selama ini berkemungkinan sibuk sangat menguruskan hal dunia, ada keciciran bahagian-bahagian akhirat, ibadat-ibadat yang dia tercicir dalam kehidupan dia. Sebab itu kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari pada kata hikmah yang ke-111 ini, hadirin sekalian, berkemungkinan dalam kehidupan kita ni, andai Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita sesuatu perkara yang menyebabkan kurang hubungan kita sesama manusia, tetapi di sebalik kurang hubungan kita sesama manusia, kata Imam Ibnu Athaillah, makin bertambah akrab hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan tak bagus hubungan sesama manusia, bagus. Tetapi dalam kata hikmah ni,
Allah boleh kurangkan hubungan dengan manusia, tetapi dalam masa yang sama Allah tambahkan ketaatan dekat diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai kaedah. Dengan manusia kurang, tapi dengan Allah makin akrab. Ini maksud kata hikmah yang ke-111 ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu contoh yang kita nak sebutkan dalam hadis An-Nasa'i, seorang pemuda di zaman Nabi SAW, yang dia ni memang kehidupan dia duduk dengan orang ramai. Banyak sekali hubungan dia dengan manusia. Sampai dia terlajak berhubungan. Hubungan dah beyond daripada panduan syarak. Sehinggalah hadirin sekalian, laki-laki ini namanya Ma'is bin Malik. Dia telah melakukan jenayah di zaman Nabi SAW. Lalu Ma'is bin Malik ini, dia dijatuhkan hukuman rejam. Hukuman itu berlaku di zaman Nabi SAW. Nabi SAW yang memutuskan supaya Ma'is bin Malik ini dijatuhkan hukuman rejam dengan batu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, hukuman dilaksanakan berdasarkan hadis riwayat Nasa'i dan ada sandaran riwayat Imam Muslim. Apabila hukuman rejam dilaksanakan kepada Ma'is bin Malik lantaran jenayah yang dia buat. Hadirin yang dirahmati Allah, ada di kalangan segelintir para sahabat yang tersilap cakap. Seolah-olah Ma'is bin Malik ni gelap terus masa depan akhirat dia. Sebab bagi mereka Ma'is bin Malik, Nabi Muhammad ada depan-depan memimpin mereka. Dia orang Islam. Ada panduan Al-Quran, Sunnah. Bahkan Nabi Muhammad ada di depan dia. Dia gamak melakukan jenayah yang menghalalkan hukuman rejam dengan batu ke atas dia. Maka ada segelintir sahabat yang tersilap cakap, seolah-olah Ma'is bin Malik ni seolah-olah gelap terus masa depan akhirat dia, kerana jenayah yang dia buat. Nabi SAW mendengar kata-kata yang dilontarkan kepada Ma'is bin Malik yang kena hukum itu. Bila Nabi Muhammad dengar, Nabi SAW counter. Nabi menyebut kepada sahabah yang tersilap melemparkan kata-kata kepada Ma'is bin Malik, seolah-olah Ma'is bin Malik ni tak ada bahagian syurga untuk dia. Seolah-olah macam tu. Kata Nabi SAW, hukuman yang dia kena pada hari ini, Allah kenakan hukuman atas dia. Hukuman ini, kata Rasulullah, laqad taba taubatan. Bila dia melakukan jenayah ini dan dia kena hukum, ini menyebabkan Ma'is bin Malik, kata Nabi SAW, dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat. Dia telah taubat mengikut kemampuan yang dia ada. Sungguh-sungguh dia bertaubat. Lau qusimat taubatan, kata Nabi SAW, andailah diberi pahala
pahala taubat Ma'is bin Malik ini dijumlah dan diberikan kepada kita, kepada seluruh penduduk Madinah ini. Andai pahala taubat Ma'is bin Malik ini boleh dibahagikan kepada kita semua, kata Nabi SAW, nescaya kita semua akan dapat seorang sikit bahagian pahala taubat Ma'is bin Malik di sisi Allah, yang beroleh maghfirah, keampunan di sisi Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Ma'is bin Malik radhiyallahu an, dia mendapat maghfirah, diberikan keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka rupa-rupanya hadirin sekalian, bila dia kena hukum, seolah-olah memang kuranglah hubungan dia dengan para sahabat, tetapi pada ketika itu makin dekat dia di sisi Allah, bahkan dia beroleh keampunan atas dosa dan keterlanjuran yang dia buat selama ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu adab kita di atas dunia, hadirin sekalian, kalaulah misalnya orang itu bersalah, ya dia bersalah, misalnya dia menjalani hukuman mahkamah umpamanya, maka ya kita sokong pihak mahkamah, tetapi jangan sampai kita terlajak bercakap seolah-olah orang yang bersalah itu dia tidak ada masa depan akhirat. Bersalah, ya bersalah, jatuh hukum, tetapi jangan kita terlajak keterlaluan mencerca seolah-olah orang yang dah bersalah di dunia dia tidak ada bahagian langsung kebaikan di akhirat. Kerana Nabi SAW sudah tegur ada segelintir sahabat yang tersilap di dalam melemparkan kata-kata kepada Ma'is bin Malik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya masuk ke penjara Kajang, tuan-tuan. Saya pergi dan masuk ke penjara Kajang. Dulu lah, bukan 2-3 minggu ni. Dulu. Bila saya masuk dalam penjara Kajang, saya duduk bersama sekitar 60-70 orang tahanan akhir. Yang Masya Allah, tiap seorang dia boleh sebut pada saya tarikh kena gantung sekian-sekian hari bulan. Saya bulan depan kena gantung sampai mati bulan depan. Sekitar 60-70 orang. Hadirin sekalian, saya ditugaskan baca doa dan bagi tazkirah sikit. Tuan-tuan, mereka ni bersalah. Di sisi mahkamah mereka bersalah. Ya, kita akur keputusan mahkamah. Tetapi hadirin sekalian, melihat kepada tarbiyah Islamiah mereka dalam penjara saat mereka nak mati, Allahu Akbar, solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah tak tinggal. Hadirin sekalian, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh. Solat berjemaah pancual, Masya Allah, sangat berdisiplin solat berjemaah mereka. Kita percaya mereka ni bertaubat sungguh-sungguh di hadapan Allah. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bagi tazkirah, kita baca doa apa sikit, hadirin sekalian, masuk waktu asar, salah seorang dari kalangan mereka ni, tahanan akhir ni, azan. Dia azan. Bila dia azan, tuan-tuan, dia azan tu suara dia
meremang, naik bulu roma saya semua naik. Sedap sangat dia azan. Ni yang tahanan akhir, pak cik tahanan akhir ni, azan, Masya Allah, menusuk dalam jiwa, touching dalam hati kita, dengar kalimah-kalimah azan dia tu. Saja saya tanya yang kawan-kawan sebelah ni, saja saya tanya, apa kes abang kita ni? Ni kena ni. Oh, dia baru lepas bunuh orang, Ustaz. Baru lepas kes bunuh orang. Tapi azan, Masya Allah, power. Muslimin yang dirahmati Allah. Jadi hadirin sekalian, ya, mereka dijatuhkan hukuman di dunia. Itu bahagian mereka. Tetapi hadirin sekalian, kalaulah mereka benar-benar bertaubat kepada Allah, maka yurid ayyaftaha laka babal unsibih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan atas hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok kata hikmah yang ke-112. Muka surat sebelah. Qala al-musannif mata atlaqa lisanaka bit-talabi fa'lam annahu yurid ay yu'tika. Mata atlaqa lisanaka bit-talab. Apabila Allah telah melepaskan lidahmu untuk meminta, fa'lam annahu yuridu ay yu'tiyaka. Maka ketahuilah bahawa Allah akan memberi kepada kamu. Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang telah mendapat izin untuk berdoa, bererti telah dibukakan baginya pintu rahmat dan tiada dimintai sesuatu yang lebih disukai oleh Allah daripada dimintai maaf dan selamat dunia akhirat. Hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang telah diberi kesempatan berdoa, maka tidak akan diharamkan dari ijabah diterimanya doa. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya apabila Allah kasih sayang pada seorang hamba, maka dituangkan kepadanya bala. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtilah. Kalau Allah sayang pada seseorang, Allah bagi ujian pada dia. Maka bila ia berdoa, berkata malaikat, suara yang sudah terkenal, dan berkata Jibril, Tuhanku, hambamu fulan sampaikan hajatnya. Jawab Allah, biarkan hambaku. Aku suka mendengar suaranya. Maka apabila hamba berkata, Ya Rabbi, jawab Tuhan, labbaika hambaku. Tiada engkau berdoa melainkan aku sambut. Dan tiada engkau minta melainkan pasti aku berikan. Imma ada kalanya aku segerakan untukmu, atau aku simpan untukmu yang lebih baik bagimu, atau aku tolak daripadamu bala yang lebih besar dari itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebut dalam kata hikmah ke-112 ini anjuran untuk kita senantiasa istighasah ataupun isti'anah. Istighasah atau isti'anah ialah kerapkan untuk kita bermunajat,
berdoa, memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari menyebutkan, andai kita berdoa, yakinilah Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepada kita salah satu dari 3 kebaikan. Ini disebut dalam kitab ini, disebut oleh Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari. Bila berdoa saja, Allah akan perkenankan doa melalui 3 kaedah yang disebut di dalam kitab hikam kita ini. Yang pertama, sama ada Allah segerakan untuknya apa yang dia minta, Allah Subhanahu wa taala segerakan bagi dia. Allah segerakan. Itu kaedah Allah makbulkan doa, version yang pertama. Versi kedua, kata Allah, atau aku simpan untukmu yang lebih baik bagimu. Kata Imam Ibn Atha'illah, kaedah kedua, Allah makbulkan doa manusia asalkan dia berdoa dengan penuh tawaduk, tidak sombong dengan Allah. Dia berdoa dengan tidak umpamanya menggesa Allah. Hadirin sekalian, kata Imam Ibn Atha'illah, bentuk pemakbulan kedua sama ada Allah simpan untuknya bahagian yang lebih baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala boleh tukar apa yang kita minta itu, Allah boleh tukar dengan anugerah yang lebih baik berbanding yang kita minta itu. Allah bagi yang lebih baik lagi. Allah boleh makbulkan dalam bentuk sedemikian. Ni hebatnya Allah. Kita minta mungkin nak ditempatkan atas posisi itu, di tempat itu, dalam kerjaya itu. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala anugerahkan tempat yang lain yang lebih mendatangkan ketenangan, kebaikan kepada kita. Itu juga kata Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari, kaedah Allah memakbulkan doa. Hadirin yang dirahmati Allah. Dan yang ketiga, makbulnya doa juga salah satunya ialah Allah boleh bagi dalam bentuk daf'ud dararah, menolak kemudaratan, musibah pada kita. Asalnya hadirin sekalian, memang pencuri perompak masuk dah rumah kita. Tetapi disebabkan kita bermunajat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala bentengi kita daripada kemudaratan kehidupan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hadirin sekalian, ud'uni astajib lakum. Doalah kepada Allah dan kita nantilah bentuk-bentuk pemakbulan doa dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Cuma kita hadirin sekalian, kita ni, kelemahan kita hadirin sekalian begini. Kita ni selalu kita ingat, aku minta yang ini dah pada Allah. Dalam doa aku sebut nak ini pada Allah. Aku puji Allah, puji Nabi Muhammad. Nak ini, nak anak seperti ini. Nak sekian-sekian keadaan. Nak satu-satu benda. Tapi kadang-kadang isi hati kita yang lemah, yang naif ini, kita kata Allah tak bagi pun apa yang kita minta. Allah tak bagi pun apa yang kita minta itu.
Selalu manusia beranggapan sedemikian. Aku minta dah, aku doa dah, tapi Allah tak bagi pun. Kita selalu ada sifat macam tu. Tetapi hadirin sekalian, sedarkah kita dalam kehidupan kita ni, berapa banyak benda yang saya dan tuan-tuan tak doa, tak minta, tapi Allah bagi. Tak ada pun kita doa, kita minta, tapi Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita. Kita tak doa, kita tak minta pun dalam munajat, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah anugerahkan kita rezeki itu puluhan tahun. Kita terlupa yang tu. Yang kita ingat, yang kita tak dapat lagi. Yang sudah kita dapat, kita selalu lupa. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebut oleh Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi kita yang lalai, yang ghaflah. Kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, doalah kepada Allah. Paling kurang, kata Imam Abu Lais, bila kita berdoa, kita akan mendapat limpahan pahala di sisi Allah. Itu disebut oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi. Dan pahala ini Allah akan kumpulkan pada hari akhirat. Saat nilai satu pahala umpama dunia dan seisinya. Ketika itu kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, Allah Subhanahu wa taala boleh menganugerahkan berbukit-bukit pahala. Ketika itu orang itu bertanya kepada Allah, pahala apa ni wahai Allah? Kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, itulah pahala di atas kesungguhan dan banyaknya kamu berdoa kepada Allah. Allah tak bagi di dunia, tetapi Allah bagi dalam bentuk pengumpulan pahala pada hari akhirat. Maka orang itu dia terkejut tengok pahala dia punya besar. Lalu dia berkata, alangkah indahnya kalau ketika aku hidup di dunia dulu, satu doa pun Allah tak payah makbul di dunia, tetapi Allah tukar dalam bentuk pahala semuanya pada hari akhirat. Dia kata macam tu setelah dia menikmati ganjaran pahala pada hari akhirat. Mudah-mudahan hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita insan yang senantiasa bergantung harap. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pengharapan dan pergantungan kita solid dan mutlak hanya sahaja kepada Allah yang kita abdi diri. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya sahaja kepada Allah kita pohon pertolongan dan kita panjatkan doa. Sekadarilah dulu pertemuan kita untuk malam ini. Pohon kemaafan. Siru ala barakatillah. Kalau ada nak tanya, dipersilakan. Ya, sila tu Haji. Baik-baik. Baik-baik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih Tuan Haji. Baik, hadirin sekalian. Ramai asatizah yang masuk dalam tu sekitar yang saya pergi itu, saya dan sekitar 10 orang. Tapi ketua yang bagi ceramah bukan saya, Al-Fadhil Ustaz Syukri Yusof. Masa tu Al-Fadhil Ustaz Syukri Yusof, CEO PPZ. Ni anjuran PPZ kita pergi. Jadi hadirin sekalian, apa yang Al-Fadhil Ustaz Syukri Yusof bagi taujihat ataupun bagi saranan kepada mereka hadirin sekalian, antaranya dalam kehidupan kita ni, innamal a'malu bil khawatim.
innamal a'malu bil khawatim. Allah Subhanahu wa ta'ala akan nilai semua amal. Lebih-lebih lagi amalan yang akhir itu, penutup kepada amalan itu. Andainya penutup kepada amalan itu, seseorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bertaubat. Dan andai Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keampunan, andai dia mati dalam keadaan taubatan nasuha, seluruh dosa-dosa yang pernah dia buat, insya-Allah diberikan keampunan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang penting untuk mereka ketika itu, burulah keampunan Allah. Sebab hadirin sekalian, dosa-dosa dengan manusia kita harap mereka selesaikanlah. Maksudnya kalau ada harta yang berbaki, kalau ambil harta orang. Kalau dosa dengan orang, misalnya hadirin sekalian, mintalah ahli waris. Andai dia ada harta lagi, waris settle, jual harta-harta dia, serah balik. Kalau ambil duit orang ramai, misalnya, serah balik pada Baitul Mal. Apa yang ada, serah balik. Kerana taubat kalau ambil harta orang, kata Imam Hasanul Basri, kena i'adah, kena pulang balik. Jadi mereka, kalau melibatkan ambil harta orang, rompakkan ke apakah, pulang balik, ataupun setakat yang ada, serahlah pada Baitul Mal. Apa yang paling mampu. Andai dia hanya ada kereta, hanya ada motor, serah pada Baitul Mal. Itu lambang taubat. Selebihnya istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'mal bil khawatim. Bila pengakhirannya dia memohon keampunan dengan penuh ketulusan, keikhlasan, hadirin sekalian, maka insya-Allah Allah Subhanahu wa ta'ala boleh memberikan keampunan dosa. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, hadis yang statusnya sahih dalam Riyadhus Salihin, seorang penjenayah yang telah bunuh 99 orang, bahkan bunuh ketua ulama 100 orang. Dalam penjara Kajang tu tak ada yang champion sampai bunuh 100. Tak ada. Dalam Sahih Bukhari, penjenayah ni bunuh 99 plus ketua ulama. Kira mufti lah. Mufti tu pun dia rembat, dia bunuh juga. Hadirin yang dirahmati Allah. Lalu dia nak bertaubat kepada Allah. Dia nak bertaubat. Seorang tokoh yang pandai bijaksana bagi nasihat pada dia. Kalau kamu nak taubat, kamu jangan duduk di kampung ni. Sebab suasana dalam kampung ni, suasana yang tak sihat. Kampung yang penuh dengan kemaksiatan. Tu kamu pun jadi tak elok. Kamu kena hijrah. Pindah. Innahum unasun ya'budunallah fa'budu ma'ahum. Kata orang bijak ni, pindah, keluar dari kampung ni, pi ke kampung sana. Di kampung sana, orang dalam taman tu salih dan salihah, bina hidup baru, taubat pada Allah, hijrah sekarang. Semua tuan-tuan sedia maklum hadis ni. Bila dia nak hijrah, tak dan sampai di kampung tu, dia tak dan solat berjemaah pun. Dia tak dan istighfar, tak dan solat qabliyah pun. Tengah jalan mati si pulan ni, mati tengah jalan. Bila mati tengah jalan, turun malaikat rahmat dan malaikat azab. Nak tentukan dia bahagian mana, ahli syurga ke ahli neraka. Bila diukur hadirin sekalian, rupanya jarak ahli yang banyak maksiat ni, bunuh 100 orang ni, tiba-tiba
jarak dia dengan kampung yang dia nak hijrah tu, dengan kampung yang penuh dengan kemaksiatan tu, dia lebih hanyalah shibran, sejengkal, lebih hampir kepada kampung yang dia nak hijrah. Kampung yang bergelumang dengan kemaksiatan tu, dia tinggal dah lebih sejengkal. Lebih sejengkal saja. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan pemuda ini. Dia diambil oleh malaikat rahmat. Dia diberikan keampunan di sisi Allah atas kesungguhan taubat dia. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita pun tak tahu ending kita. Maka kata Imam Ghazali, man syabba alaih. Kita ni alhamdulillah bukan geng jenayah kita ni. Kita ni nak ending baik macam mana? Usaha kita ialah man syabba alaih. Lazimilah amal-amal yang baik. Lazimilah amal-amal salih. Istiqamah dengan amal-amal salih. Kata Imam Ghazali, insya-Allah pengakhiran kita atas kelaziman kita. Wallahu a'lam. Ada lagi? Sila. Ya. Baik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik. Syarat taubat kalau salah dengan Allah. Tapi kalau syarat taubat salah dengan manusia, 3 tu kekal, tapi tambah 1 lagi. 3 syarat yang disebut oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Salihin. Iqla' ani zambi. Ni kalau dosa dengan Allah. An-nadam ala fi'lih. Yang ketiga, al-azamu alla ya'uda ilaih. 3 syarat taubat kata An-Nawawi dalam Riyadhus Salihin. Yang pertama, iqla' ani zambi. Iqla' maksudnya, dulu kita jenis penaya orang misalnya. Kita set up syarikat, ambil duit orang misalnya. Ambil duit orang, kemudian kita janji nak bagi return. Tak tetap jumlah return, tapi kita akan niagakan untung misalnya murabahah, nak bagi dividen. Tiba-tiba kita pergi rembat semua misalnya. Maka taubatnya ialah iqla', kena berhenti dari buat kerja tu. Berhenti, iqla', cabut diri dari kerja tu. Kita tak buat dah benda tu. 1. Nombor 2, an-nadam ala fi'lih. Kita mesti menyesal di atas maksiat itu. Sesalan itu satu rukun taubat. Ada orang dia tak menyesal pun atas maksiat yang dia buat. Hari ni dia tak buat maksiat tu sebab misalnya dia dah tak boleh jalan, paralyzed, lumpuh. Dulu dia kaki karaoke, kaki dangdut, pi kelab malam ni. Hari ni dia tak pi. Dia tak pi tu bukan pasal dia sesal, dia berjoget di kelab malam, bukan sebab dia sesal. Dia tak pi hari ni pasal gout kiri kanan. Dia tak boleh pi lah. Tapi kalau gout dia hilang, dia sihat, dia boleh melompat balik.
Dia ada keinginan ke sana. Yang tu tidak dianggap taubat sebab tidak ada sesal. Sesal itu dalam Islam satu rukun taubat. Kadang kala kita ego tak bertempat, kita tak sesal pun maksiat yang kita buat. Tak boleh. Kena menyesal atas kemaksiatan yang kita buat. Sesal itu rukun taubat. Yang kedua. Yang ketiga, al-azamu alla ya'uda ilaih. Kena ada keazaman untuk tak ulang balik maksiat tu. Keazaman untuk tak buat lagi. Dan kalau berhubungan dengan dosa dengan manusia, kita mungkin inaya dia, kita mungkin buat apa-apa, ghibah, fitnah dia dan seumpamanya. Maka kata Syekh Qardawi, sebagai rumusannya, kena minta maaf kepada dia. Kalau dia tak ada, hadirin sekalian, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau dia tak ada waris-warisnya, waris-waris dia, kalau tak tahu, misalnya nak hubung dengan waris dia, dalam media hari ini, suasana hari ini, kita boleh uplah dalam medsos kita, ada kenalkah sipulan-sipulan, dia ada di mana sekarang ni dan seumpamanya. Usaha ke arah tu. Tak ada juga, hadirin sekalian, Islam ajar as-sadaqah tutfi'u ghadab rabbi. Last, kalau semua akses tak dapat, duit kita, sedekahlah fi sabilillah. Niat ini sebagai umpama kita nak berlepas. Kita nak, maksudnya sebagai satu taubat kita, kita sedekahlah duit kita dengan jumlah yang kita mampu, sebanyak yang kita mampu, hadirin sekalian. Kerana dengan sedekah, kata Nabi, tutfi'u ghadab rabbi, ia boleh memadam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala pada kita. La sedekah, tapi selagi mana ada ruang akses, kita cubalah sedaya upaya. Kalau dah tak dapat, perbanyakkan sedekah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.